Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di grup Premier Saham Mastery. Selamat petang, apa khabar anda semua? Okay, so saya nak tengok dulu siapa yang bersama dengan saya. Kalau anda sedang menonton secara live, anda boleh boleh say hi dekat ruangan komen di bawah. Saya perlukan respon daripada anda. Ada orang ke tak ni? Macam tak ada orang je petang-petang ni. Tolong meriahkan sikit sesi Facebook live kita pada petang ni. Okay, dan basically petang ni kita akan saya ada info menarik lah untuk anda. Okay, dan hopefully anda ready. Okay. Okay. Kita ada Salha Kamis, kita ada Aminah Amino. Waalaikumsalam tuan. Redzwan Aziz sementara menunggu solat asar. Okay, alright. So sesi petang ni sangat-sangat penting sebenarnya. Kalau anda miss petang ni, rugilah sangat. Sebabnya saya nak share dengan anda case study counter saham yang trending pada hari ni, yang saya on position juga. Okay, dan saya nak tunjukkan kepada anda macam mana saya buat entry counter ni lah. Okay, so hopefully anda ready. Okay, dan sesi petang ni adalah sesi yang ad hoc yang saya buat. Dia bukan dalam perancangan saya. Just nak buat sharing dengan anda lah sebab ada finding yang menarik hari ni. Okay, so video ini siapa yang tak tonton secara live, dia akan rugilah sebab takkan dapat lagi tengok video ni. Video ni akan di-delete sebaik sahaja selesai sesi pada petang ini. Okay, so pastikan kalau anda sedang menonton sesi live video ini, stay sampai habis. Alright, dan kalau anda ada soalan berkaitan dengan apa yang saya explain, anda boleh tanya dekat ruangan komen dan saya akan cuba jawab secara live. Okay, alright, dan saya juga ada makluman kepada anda semua. Okay, basically berkaitan dengan kita punya sesi bonus weekly Facebook live. Okay, so saya harap anda dapat info ini. Okay, so kita akan adakan weekly Facebook live training saham, dan tarikh yang saya ataupun hari yang saya tetapkan adalah hari Ahad. So kita akan buat setiap hari Ahad. So bermula pada minggu hadapan ni, iaitu pada 10 Mei. Okay, kita akan buat pada 10 Mei 2020. Okay, dan setiap pagi hari Ahad tersebut kita akan adakan sesi WFL training saham. Okay, so sesi ini adalah sesi bonus, okay, yang saya sediakan untuk anda semua yang berada di Premier Saham Mastery. Saya percaya kalau anda go through semua modul training yang saya sediakan dalam Premier Saham Mastery, basically anda dah boleh buat activity trade saham anda. Dan anda boleh buat kajian saham, fundamental analysis, technical analysis, counter screening dan trading plan. Semuanya dah lengkap ataupun dah cukup untuk anda belajar sendiri dan buat kajian saham anda secara penuh. Okay, tetapi kita sediakan sesi bonus ini untuk bantu anda untuk lebih faham lagi ataupun faham selok-belok kajian saham, dan kita buat sesi connecting the dot. Okay, sebab ada perkara-perkara yang mungkin anda tertanya-tanya, kenapa kita buat kajian saham macam tu, kenapa kita pilih buat macam tu. Ada benda yang penting untuk saya explain, ada mungkin benda yang anda fikir penting tetapi saya nak beritahu anda benda tu tak penting. So sesi weekly Facebook live training saham ni sangat-sangat penting. Okay, dan kita akan buat pada hari Ahad. Okay, so saya dengar respon, tak dengar suara saya ke? Okay, boleh respon dulu tak? Kalau saya cakap seorang-seorang then tak bermakna ya. Hari Ahad. Okay, so saya dengar respon, tak dengar suara saya ke? Okey, jelas kenapa Redzwan Aziz, kenapa senyap je? Saya dengar suara saya test dekat phone saya, memang dengar ya. Okey, tak dengar masa bila tadi? Okey, alright. So hopefully dia macam ada technical glitch sekejap. Okey. Alright, suara jelas. Okey, so saya terima anda, respon anda jelas. Okey. So okey, baik. Terima kasih kerana respon. So saya harap anda dengar daripada tadi saya cakap. Kalau tidak, kesian saya cakap seorang-seorang. Okey, alright. So basically
apa saya cakap tadi Ya, video training di Premier Saham Mastery adalah modul yang penting untuk anda belajar buat kajian saham. Saya percaya anda yang berada dalam grup ni, some of you dah mula buat kajian saham seperti apa yang saya ajarkan dalam modul training. Some of you dah pandai buat trading plan, betul trading plan anda, betul permulaan uptrend anda. So tahniah kepada anda yang belajar guna video pun boleh kuasai ilmu saham. So itu memang terbaik bagi saya. Okey, sebab anda tak jumpa saya pun, tapi anda boleh belajar buat kajian saham yang berprestasi tinggi. Okey, so dan selain tu juga ada juga yang dah berjaya buat profit dalam saham. Hari ni saya tengok macam Tuan Abdul berjaya buat profit 3.90%, RM126. Tuan siapa lagi? Kita ada Tuan Ikmal Isa berjaya buat profit 6.03%. Kita ada Tuan Ismail Mamat berjaya buat profit Ecovest 8.16%, Omesti 2.52%, Success Ulicorp. Saya tunjuk sikit lah. Saya tunjuk sikit apa yang saya lihat So ini adalah perkongsian dekat dalam grup Premier Saham Mastery. So kita lihat Tuan Ismail Mamat berjaya buat profit, kita ada Tuan Abdul berjaya buat profit, kita ada Tuan Ikmal Isa berjaya buat profit, kita ada Tuan Madde Azuri daripada Sabah ni, kalau tak silap saya, berjaya buat profit 10% katanya 10% profit, dan ramai lagi lah yang berjaya buat profit daripada counter saham yang dibeli. Okay, hasil pembelajaran di Premier Saham Mastery. Okay, so ini adalah counter yang saya trade, counter POS, counter post. Saya beli pada harga 85 sen. So dalam video kali ini saya nak share dengan anda macam mana saya lakukannya lah. Okay, dan macam mana anda boleh faham activity trade saham ni. Okay, alright, so ramailah yang buat profit dalam activity trade saham selepas belajar di grup Premier Saham Mastery ni. So saya sangat impress dengan anda. Okay, saya sangat kagumlah anda boleh kuasai ilmu tu dengan menggunakan video training saja. So saya harap video training tu dia simple dan padat. Okay, dan anda sebenarnya tak perlu tahu banyak info. Sebenarnya anda perlu tahu sistem yang terbukti berkesan, apa yang kena buat dalam kajian saham dan macam mana nak buat keputusan dalam activity trade saham. So that's why Premier Saham Mastery sebenarnya adalah satu modul yang sangat mahal sebenarnya. Value dia adalah RM3,997, no doubt. Okay, dan sebenarnya it's not about the value, it's not about the price, tetapi sebab opportunity. Okay, peluang yang anda dapat untuk belajar saham, untuk belajar buat kajian saham, belajar cara buat trading plan yang anda boleh ulang sampai bila-bila. Itulah yang mahalnya tentang Premier Saham Mastery. Okay, so tahniah kerana anda bertindak pantas antara 200 orang yang terawal yang mendapatkan Premier Saham Mastery pada harga bawah RM1,000 sahaja. Okay, so saya nak anda gunakan peluang ni sebab it's all about commitment. Dalam video orientasi pertama saya dalam Premier Saham Mastery Group ni, saya maklumkan tentang komitmen dalam proses belajar. Okay, kena go through video training. Ada orang yang beli Premier Saham Mastery ataupun dapatkan Premier Saham Mastery ni, tapi mereka tak tengok pun video tu, mereka tak tonton pun video tu dalam masa 24 jam selepas mereka dapat akses ke group. Dan ada juga yang masuk ke dalam Premier Saham Group ni, mereka tak involve dengan perbincangan, tidak post kajian saham. So mereka ni nak jadi silent reader ataupun nak jadi passive follower sahaja. So saya nak beritahu anda, itu adalah antara ciri-ciri orang yang akan struggle dalam activity trade saham. Okay, sebab anda tidak get involved. Dia ibarat macam anda tak dapat berada dalam Premier Saham Mastery kalau anda buat macam tu. So apa bezanya anda dengan kat luar sana, orang kat luar sana? Okay, so bila anda masuk ke dalam Premier Saham Mastery, saya expect anda untuk aktifkan diri anda. Bukanlah aktif macam apa, tetapi at least gunakan ruang ni untuk belajar. Okay, kalau ada yang tak faham, kena tanya soalan, tanyalah soalan dan saya akan cuba support semampu saya lah. Okay, so bagi anda yang dah follow apa yang saya cakap, Alhamdulillah dah mula pun nampak result. So itulah perkara yang saya nak lihat daripada anda. Okay, tetapi pesanan saya juga kepada anda yang start buat profit, is not guaranteed anda akan sentiasa buat profit dalam saham. Okay, kalau anda trade saham, hari ni anda berjaya buat profit, so next trade anda buat, mungkin anda mengalami kerugian. Okay, tidak semestinya teknik yang saya ajar ni menjamin anda untuk buat profit setiap masa. Okay,
pastikan anda faham setiap kali kita beli saham, dua perkara boleh berlaku, harga saham tu naik dan harga saham tu boleh turun. Jadi apa sahaja yang kita buat dalam aktiviti trade saham, selepas kita beli saham, kita nak tengok harga saham tu naik ataupun turun. Kalau harga saham tu naik, kita tahu nak jual kat mana. Kalau harga saham tu turun, kita tahu nak jual kat mana. Itu adalah lebih penting, okey, daripada meramal masa hadapan. Sebab kita memang tak boleh meramal apakah yang akan berlaku pada hari esok, okey, dan pada masa hadapan. Apa yang kita boleh buat adalah kaji saham, bersedia dengan kajian saham kita supaya kita boleh bertindak ketika waktunya yang sesuai lah. Okay, alright. Terry Yee baru apply CDS RHB TradeSmart account semalam. Yes, bagus tu. Okay, so untuk makluman anda yang masih lagi belum ada akaun CDS RHB TradeSmart, saya dapat makluman daripada RHB Investment Bank yang anda dah boleh apply akaun CDS RHB TradeSmart. Cumanya anda kena pergi ke branch RHB Investment Bank yang berdekatan dengan anda. Okay, dan anda boleh apply untuk buka akaun CDS. So saranan saya adalah buka akaun CDS anda secepat mungkin. Kalau boleh jangan guna platform-platform lain dalam Premier Saham Masri. Bukan tak boleh, tetapi dia akan, bila anda gunakan platform lain, kawan-kawan lain yang tengok kajian saham anda, tengok anda punya platform, dia orang pening kepala dan menyebabkan confusion kat situ lah. Okey, dan satu lagi pesanan saya adalah jangan bawa masuk apa yang anda belajar di luar sana ke dalam Premier Saham Masri, sebab dia akan buatkan orang lain pening. Okey, mereka tak belajar dalam modul training, tiba-tiba dia tengok ada orang present kajian saham dengan ilmu yang mereka tak pelajari dan mereka akan rasa pening dekat situ. So saya harapkan anda boleh fokus kepada apa yang saya ajarkan, dan dalam sesi weekly Facebook Live setiap minggu kita akan buat pada hari Ahad pada pukul 9 pagi. Saya harap anda boleh luangkan masa secara live bersama dengan saya. Okey, dan sebenarnya saya fikir bila saya nak buat sesi weekly Facebook Live tu, hari Senin ke, hari Selasa ke, hari Rabu ke, Khamis ke, Jumaat ke, dan akhirnya saya pilih untuk buat pada hari Ahad pada pukul 9 pagi. Dan saya harap hari tersebut adalah hari yang semua orang boleh availablekan masa mereka untuk join sesi weekly Facebook Live saya. Sebab ada yang kata kerja lah, ada yang tak ada masa lah, dan susah lah. Sebab kalau saya nak fit masa semua orang dalam ni, ada lebih kurang 200 lebih orang dalam ni, saya nak ikut masa anda, dan susah. Okay, so sepatutnya kalau anda join mentoring program ataupun satu session live, sepatutnya anda kena commit masa anda untuk follow the time. Okay, bila saya bagi masa hari Ahad pukul 9 pagi, anda akan set jadual anda pukul 9 setiap hari Ahad pukul 9 pagi. Anda akan bersedia untuk sesi tersebut. 8.45 saya akan bukakan sesi live tu dan anda dah masuk. Jangan saya dah start bercakap baru anda masuk. Okey, kalau boleh sebelum kita live tu, saya akan katakan saya live pukul 9 pagi, pukul 8.45 saya akan buka live, anda dah boleh masuk dengar lagu dulu. Okey, dan kalau ada video saya pasang, anda boleh tonton video dulu. Okey, dan itulah perkara-perkara yang akan membantu anda untuk bersedia dengan sesi live saya. Okey, so saya harap anda boleh lakukan persediaan untuk sesi kita. Okey, boleh tak tu? Okey, alright. So sebab itulah, sebab saya selalu dulu masa saya tak ada online class macam ni, saya selalu buat program secara live. Kita buat seminar dekat KL, dekat Shah Alam. Selalu orang cakap saya tak ada masa nak pergi kelas sebab kerja, saya tak boleh pergi kelas sebab jauh, okey, tak ada transportation dan sebagainya. Sekarang kita buat secara online, masih lagi ada alasan-alasan sebab tak ada masa lah, tak boleh nak luangkan masa. So ini semua adalah ciri-ciri lah orang yang suka beri alasan. So apa sahaja yang berlaku yang akan membantu anda, sebenarnya tidak akan membantu anda selagi anda tidak membantu anda diri anda sendiri. So orang yang berjaya, dia ada sikap orang yang berjaya. So kalau anda nak berjaya, pastikan anda bina sikap orang yang nak berjaya dalam diri anda, dan insya-Allah anda boleh berjaya dalam apa sahaja bidang yang anda nak lakukan. Okey, alright. Okey, alright. So ini adalah untuk jadual kita untuk bulan Ramadan ya. Kita akan buat pada hari Ahad pukul 9 pagi. Tetapi kalau kita ada perubahan nanti, kalau saya bila dah habis PKP, dah habis bulan Ramadan lepas raya nanti, kalau saya terpaksa tukarkan waktu jadual kita untuk weekly Facebook live training saham ni, anda kena noted lah, anda kena follow saya, dan hopefully kita boleh kita boleh adakan sesi weekly Facebook live ni tiap-tiap minggu. Okay, alright. So
Itu makluman saya kepada anda semua, harap semua dengar ya. Dan sesi weekly Facebook Live ni sebab saya nak berikan case study untuk counter saham POS yang saya beli, counter post. Dan sesi live video ni akan di-delete sebaik sahaja selesai. So saya tidak akan berikan siaran ulangan untuk sesi ni. Jadi saya harap anda boleh tonton secara live. Okey, dan jangan ke mana-mana dalam sesi ni, okey. So kalau anda dah ready untuk case study, sesi case study, boleh komen dekat ruang komen di bawah. Okey, dan kita boleh teruskan dengan kita punya sesi case study ya. Sepatutnya case study tak ada sharing petang ni. Saya just saja hadiah untuk anda semua nak buat penerangan. Saya sebenarnya ada banyak kerja lagi hari ni. Ada banyak kerja nak buat payment itu ini, nak settlekan itu ini, KWSP, LHDN, cukai dan sebagainya hari ni. Tetapi saya luangkan masa untuk anda dulu. Lepas saya settle live dengan anda, baru saya buat kerja-kerja saya lah, apa-apa urusan saya. Okay, so harap anda boleh luangkan masa juga. Okay, so dah ready? Komen ready di ruangan komen. Harap anda dengar suara saya dengan jelas. Harap line kita okay. Alright, Muhammad Amirul Syafiq is watching. So join, jangan keluar. Okay, Ozi Adam ready, Ikmal Isa ready tuan, Aminah ready, Tengku Taufik ready, Utuh Kanong Note untuk bulan Ramadan, Maliah Nin ready, Suziati, Muhammad Nasir ready, Yayaan ready case study. Okay, alright. So terbaik semua yang komen. Saya nak anda berinteraksi dengan saya. Ibarat macam kita ni tengah buat kelas. Kalau saya tanya soalan, anda kena respon lah. Kalau saya suruh angkat tangan, anda angkat tangan lah depan kelas saya kan. So anda kena macam tu juga. So komen dekat ruang komen. Dan sebab saya baca komen-komen anda ni saya baca dekat phone saya. So jadi saya nak anda tulis tu sebab saya baca. Kalau anda tak tulis, saya tak tahu anda sedang dengar ke tak saya cakap ni. Okay, alright. So terima kasih kepada anda yang komen. So jom kita akan teruskan dengan perkongsian saya untuk case study counter POS. So jom kita pergi ke RHB Trade Smart. Ya, ada lagu pula Okay, right. Lagu kita dengar nanti Okay, right. So this is RHB Trade Smart, platform kajian saham kita. So kita sekarang sedang melihat platform ni secara live. Sekarang pukul 4.18 petang. So pasaran saham sedang berlangsung. Dan kalau kita tengok liklap macam ni, counter saham ni sedang diurus niagakan. Okay, last price adalah 95 sen. Okay, counter adalah counter POS, counter patuh syariah. Dan counter ni saya beli semalam petang dalam pukul 4 lebih macam tu. Okay, dan saya beli pada harga 0.850. Okay, 85 sen. Hari ni dah naik 95 sen. So kalau saya tengok portfolio saham saya, okay, saya guna account M Plus online sebab saya beli saham ni untuk capital gain. Ingat, kalau kita beli saham ni untuk capital gain, kita guna M Plus online sebab brokerage fee dia murah. Kemudian kita boleh buat auto cut loss setting. Okay, so kalau dalam portfolio saya ni, okay, saham-saham yang saya beli yang lain pun naik juga nampaknya. So best. So saya beli sekarang, saya sedang buat profit sebanyak 11.76% dalam masa satu hari lah. Okay, so ini adalah counter POS. So kita nak buka chart dia. So seperti biasa kita akan buka chart. Saya harap anda dah belajar cara buka chart secara step by step. Okay, POS post right. So ni chart dia. Okay, dan saya gunakan time frame daily 1 year. Okay, time frame daily 1 year. Izzat Syamsuddin, tuan tak baca komen saya. Komen mana yang tuan saya tak baca? Izzat Syamsuddin, ready. Adalah, saya baca lah. Semua komen saya baca. Okay, alright. Ismail Muhammad Said, molek sangat tuan buat hari Ahad. Okay, alright. Tapi kalau saya nak baca semua komen daripada atas sampai bawah, maka kita tak buat apa-apalah. Kerja kita baca komen je lah hari ni So, alright. So, jom. So saya ingat kita lihat indikator moving average, Bollinger Band, MACD dan DMI. Okay, tutup panel indikator. Kemudian kita boleh zoom sikit. Zoom. Okay, dan kita besarkan sikit chart supaya orang nampak, supaya kita jelas. Dan kita tinggikan sikit MACD, kita tinggikan sikit DMI. Okay, so kalau kita lihat kat sini, kalau tak jelas kita zoom lagi lah. Nampak tak? Jelas sikit kan? Okay, alright. So
Ni adalah counter saham POS. So kalau kita lihat moving average buy signal di sini, harga berjaya naik melepasi upper Bollinger Band, so buy signal. So harga dalam ruangan upper Bollinger Band, so ni dalam ruangan upper Bollinger Band, dia bergerak tak apa okey, ni buy signal lagi. So ni harga terkeluar Bollinger Band, bermaksud harga sedang mengalami correction. Ni merah ni tengah masuk lah ni. Merah dia jatuh, masuk dalam ruangan upper Bollinger Band, dan waktu-waktu macam ni lah kita nak beli saham ni. Okay, so bila kita nak tengok permulaan uptrend, kita melihat MACD super buy signal. Nampak tak MACD super buy signal ni? So MACD super buy signal ni apabila line hitam naik di atas line merah melepasi line kosong. Okay, so ini adalah super buy signal. Inilah permulaan uptrend. Dan kalau kita lihat dekat sini, DMI ada DMI turbo, hijau, hitam, merah. So buy signal. So nampak tak ada 4 buy signal di waktu ini. So ini adalah candle semalam 4 Mei 2020. Sekarang kita dah 5 Mei 2020. So saya beli pada harga 85 sen. So tengok kat sini saya buat macam mana. Saya beli pada harga 85 sen ni di sini. Okay. Dan dia punya support price adalah sekitar sini. 80 sen. Okay, so CLP kita berapa? CLP kita adalah 79 sen setengah. Okay, 79 sen setengah. Okay, alright. So saya nak anda lihat macam mana saya menentukan harga dan saya menentukan cut loss price saya. Okay, so macam kita belajar dalam ni level advance sikit lah. Siapa yang tak go through saya punya video training, dia akan struggle kat sini. Siapa yang dah tonton modul trading plan, anda akan jelas. Okay, so this is Bollinger Band. Okay, so Bollinger Band. Okay, saya kena buang sikit logo Premier Saham Asri ni. Okay, right. So trading plan, ingat, trading plan pokok pangkalnya kita nak cari permulaan uptrend. Okay, first kita nak tentukan dia adalah permulaan uptrend. So macam mana nak tahu permulaan uptrend? Permulaan uptrend apabila 4 indikator trend kita memberikan buy signal, especially MACD super buy signal. So bila kita nampak MACD super buy signal, harga dalam ruangan upper Bollinger Band, so itu adalah permulaan uptrend. So tengok saya membeli ataupun mencari keadaan di mana permulaan uptrend tu berlaku. Okay, so kalau saya lihat tadi, kita punya EP kita adalah EP adalah RM 0.850. Saya beli 850. Okay, dan support price saya adalah pada harga RM 0.800. So saya punya SP support price So CLP saya berapa? Siapa tahu CLP berapa? Okay, so CLP adalah RM 0.795. So bila kita dah tahu kita punya EP, kita dah tahu kita punya CLP, maka kita nak cari CL percentage. Berapa CL percentage? Siapa boleh kira CL percentage? Tolong saya kira CL percentage, boleh tak? Okay, CL percentage nak kira kena pakai calculator. So pergi kat calculator ni. Okay, tak apa saya punya assistant ni ada ni, dia tukang bersihkan whiteboard saya. Okay, so kita punya CLP kita adalah 0.795, betul? Okay, tolakkan dengan entry price kita 0.850. Okay, sama dengan, bahagi dengan 0.850, sama dengan, darab dengan 100%. So saya akan dapat negatif 6.47. Negatif 6.47%. So bila saya kira CL percentage saya, CL percentage saya adalah kurang daripada negatif 10%. Bermaksud, kalau saya trade saham ni dan harga saham tu turun sampai ke 0.795, saya akan cut loss dan saya akan rugi hanya 6.47%. So selamat tak saya? Saya tak akan rugi sampai 20%, sampai 30%. Paling teruk saya akan rugi hanyalah 6.47%. So itu adalah perkara yang berlaku apabila kita kira dulu berapakah cut loss percentage kita, dan kita akan menjual saham tersebut apabila harga saham turun ke CLP kita. Okay, so itulah trading plan namanya. So bila saya dah kira risiko saya berapa, maka saya yakinlah nak trade saham tersebut, which is saya beli pada harga 85 sen. Dan kalau anda tengok lepas saya beli pada harga 85 sen tu, petang tu dia sempat turun sekejap.
dia sempat turun sekejap pada harga 84 sen setengah. Dia turun 84 sen setengah. Saya relax je. Sebab saya tahu saya punya CLP saya pada harga 0.795. Kalau dia turun 84 sen setengah, saya relax je lah. Tak perlulah saya menjual saham saya sebab CLP saya jauh lagi. Tak kena pun. Saya relax je dan tunggulah. Lepas tu petang tu harga saham tu naik semula kepada 0.855 dan close pada harga 0.855. So saya untung sikit, setengah sen, tetapi it doesn't mean anything lagi lah. Okay, so kalau kita lihat sekarang POS secara live, sekarang harga dia adalah 0.955. So saham ni dah naik ke 955. So POS kita tengok 955 ada kat mana? 955. Nampak tak? Harga dah terkeluar daripada upper Bollinger Band. So dah boleh jual tak? So harga sekarang dekat 95 sen setengah. Dah berada ni kita punya upper band. Upper band kita pada harga berapa? Lebih kurang pada harga 94 sen ataupun 93 sen setengah. Sekarang harga last price kat sini 94 sen setengah. Tadi 95 sen. Sekarang 94 sen setengah. Dia tengah live ni dia turun naik lah. So tak ada masalah. Tetapi harga tu dah terkeluar daripada upper Bollinger Band. Kalau saya jual, profit tak? Profit lah. Profit dengan 11% profit dekat harga 95 sen setengah, 95 sen. So dah berjaya buat profit dah. So itulah caranya macam mana kita nak trade saham. Okay, dan counter ni for sure ada potensi untuk pergi lebih jauh. Tetapi kalau kita bercakap dari segi technical analysis, dari segi entry dan juga buy and sell, kita dah boleh beli dalam ruangan upper Bollinger Band, jual di luar Bollinger Band dan making profit. Okay, after all kita nak make profit dalam saham. Okay, dan itulah perkara yang penting dalam aktiviti trade saham ni. Okay, so ini adalah profit yang kita sebut sebagai capital gain. Tadi ada yang tanya saya, counter POS ni fundamental dia tak bagus. Okay, dia rugi dari setiap kuarter dan kemudian dia mungkin tak sesuai untuk dividen lah. Memanglah kita bukan beli saham ni untuk dividen. Strategi saya adalah untuk capital gain. Jadi saya masuk untuk beli saham ni berpandukan kepada technical analysis. Saya fokus kepada technical analysis punya signal dan saya ada trading plan sebelum saya beli saham. So saya just beli saham tersebut dan saya in mind, saya tahu saya akan rugi 6.47% tadi yang kita kira. But itu kalau harga saham jatuh. Tapi kalau harga saham naik, apa jadi? Saya akan make profit. Okay, so bila saya make profit, maka settle lah trade saham tersebut, maka saya boleh pergi ke next trade. Saya boleh pergi ke saham yang seterusnya untuk saya trade lagi, berpandukan trading plan yang sama, dan kita ulang sistem yang sama sampai bila-bila. Kalau harga saham jatuh, kita rugi sikit. Kalau kita profit 11%, rugi 6%, profit 11%. Bagus ke tak bagus? Risiko 1/2. Risiko kita 1, profit kita 2, reward kita 2. Kan bagus tu. Itu cukup bagus kot sebenarnya. So itu adalah perkara yang berlaku dalam aktiviti trade saham. Okey, cuma yang bestnya sebab counter saham ni naik dalam masa 1 hari 2 hari lah. Tapi kadang-kadang ada saham yang dia naik lambat. Kita kena tunggu seminggu, 2 minggu, sebulan kadang-kadang. Dia nak naik sampai terkeluar Bollinger Band tu dia ambil masa. So ada masa juga counter saham yang kita beli tu dia kena CLP. So depends lah counter yang kita beli. Ada counter yang naik, ada counter yang jatuh. After all kita trade based on trading plan yang kita dah buat. Saya nak anda faham benda ni. Tidak ada magic, tidak ada ramalan apa-apa saham yang akan naik. Semuanya soal kajian technical analysis, dan inilah ilmu yang kita boleh gunakan dalam membuat keputusan aktiviti trade saham kita. Okay, so boleh faham? Kalau faham, sila komen faham. Kalau ada soalan, sila tulis dekat ruangan komen di bawah. Okay, alright. So Yayaan, saya buat kajian counter ni 29.4 tak enter sebab MACD masa tu. Yes, MACD masa tu belum lagi buy signal, maka kita masukkan dalam watchlist, dan tunggu sehingga MACD super buy signal berlaku. Itulah yang kita nak buat sebenarnya. Okey, kita buat counter screening bukan mestinya kita nampak MACD tu super buy signal tepat-tepat. Kita nak kalau boleh dia belum berlaku, tetapi kita nampak potensi tu dan nak masukkan dia dalam watchlist kita. Kita monitor hampir setiap hari untuk tengok dia dah berlaku buy signal ataupun tidak. Okey, so itu adalah perkara yang kita nak buat. Okey, kena faham counter screening ni macam mana. Okey, alright. Kalau anda suka apa yang saya kongsikan, klik like banyak-banyak. Okey, klik like banyak-banyak dan
klik love juga. Okay, right. Rosie Z, kalau beli saham kena waktu petang kah tuan? Nadia Zarul pula, kenapa tuan pilih beli petang? Jawapannya tidak ada sebab beli pagi ke petang. Saya just beli, masa tu saya lapang untuk buat pembelian saham. So tak ada masalah. Saya tengok saham tu dah jatuh semalam, merah kan, counter saham ni merah. So saya tengok kajian saham, trading plan okey, so saya just beli. Okay, dan saya beli saham tu ketika harga dia merah tau semalam. So saya nak beritahu anda juga, jangan takut dengan warna merah. Yang penting anda tahu anda punya trading plan. Okay, alright, nak beli pagi boleh, nak beli petang boleh, yang penting anda follow trading plan anda. Okay, dan for sure saya akan set saya punya cut loss price. Mana handphone saya? Dah anak saya dah ni, sorry, salahkan anak dulu. Okay, alright. So saya akan set cut loss, setting auto cut loss saya boleh set. Okay, dan saya tinggalkanlah saham tersebut. Okay, dan lepas tu tinggalkan dan tunggu terkeluar Bollinger Band, saya boleh jual dan secure profit. Dan itulah benda yang kita boleh buat. Okay, senang ke susah? Okay, ada soalan lagi tak? Tengok soalan. Ikmal Isa, kadang-kadang lepas, sekejap kamera utama. Okay, alright. Kadang-kadang lepas keluar apa BB, ada juga situasi yang mana makin melambung lagi harga saham tu. So macam mana tu tuan? So melambung baguslah. Kalau kita belum jual, dia melambung naik lagi, profit lagi besar lah kita. So mana-mana harga dekat luar Bollinger Band tu kita boleh jual. So belajar untuk secure profit di luar Bollinger Band. Kalau nak belajar macam mana cara nak hold saham, okay, yang harga saham tengah trending, anda kena teruskan belajar. Ada lagi ilmu-ilmu yang anda kena belajar, dan saranan saya adalah sebenarnya anda akan tahu macam mana nak hold saham bila anda dah biasa trade saham. So saranan saya, trade saham, fokus kepada aktifkan pembelian saham anda supaya anda akan belajar dalam setiap trade saham anda. Okay, so jangan risau, yang penting buat betul dulu, beli betul, jual betul, baru belajar untuk hold. Okay, alright. Ozi Adam faham. Syaiful Bahari, harga EP dan SP kena ambil pada candle warna merah ke tuan? Adakah warna candle juga mempengaruhi sell or buy kita? Mohon pencerahan. Jangan kisah pasal warna candle hijau ke merah, yang penting kita ada trading plan. Kita boleh kira kita punya CL price dan juga CL percentage kita. For sure saya suka beli saham ketika harga dia merah, sebab masa harga dia merah, harga dia murah. Okay, kalau kita pergi beli masa warna dia hijau, maka kita dah terlepas beli pada harga dia murah tersebut. So benda ni adalah skill set yang anda sebenarnya akan belajar bila anda start trade saham. Anda banyak buat kajian saham dan anda akan nampak kat mana sepatutnya anda beli saham dengan lebih baik. So saya tak boleh nak ajar benda ni sebab anda belum start beli saham mengikut sistem saya lagi. So saranan saya, buat dulu, buat banyak kali, anda akan nampak kat mana sepatutnya entry lebih baik untuk dilakukan. Okay, so saranan saya adalah jangan belajar saham secara teori, tapi belajar saham secara praktikal. Daripada aktiviti trade saham anda tu, anda akan belajar apa yang lebih baik, macam mana anda nak improve saham anda, trade saham anda. Okay, alright. Muhammad Faizal Zulkifli, faham tuan, seronoknya yayaan seronoknya bila dah faham trade dengan cara yang betul. Ismail Muhammad, faham tuan. Okey, so ramai yang faham. Utuh Kanong, faham. Umi Eshal, kalau tengok volume tinggi tuan, adakah dibolehkan untuk kajian janji ada buy signal untuk keempat indikator? Puan Umi Eshal, saranan saya ikut sahaja ikut sahaja modul counter screening yang saya ajar. Ikut dalam volume 1 juta ke 10 juta masa kita buat screening tersebut. Okay, jangan sibuk pasal volume yang tinggi lah. Okay, so bila anda buat ikut range yang saya ajarkan, anda akan dapat counter-counter yang macam ni. Yang dia naik, dia boleh naik lagi sebab volume dia masih lagi sedang-sedang aktif, tidaklah terlalu aktif. So ikut je apa yang saya ajar, buat tu dulu. Nanti lepas dah pro, dah terror, dah biasa dah buat banyak kali profit saham, puan boleh adjust ikut keselesaan puan, volume yang puan suka. Semua tu adalah benda yang puan boleh adjust nanti. Okay, Muhammad Ehsan, tak perlu tengok live chart ke before entry? Boleh juga nak tengok chart, live chart, tengok last price dia berapa dan kira kita punya trading plan lah. Kira kita punya cut loss percentage. Alright, Ezam Effendi, oh memang biasa takut nak beli kalau merah. Jangan takut, merah tu bagus untuk kita beli.
Suka beli masa merah sebab dia murah. Tapi kita kena ada trading plan lah. Penting sangat trading plan ni. Right, Muhammad Faizal Zulkifli, TA counter ni tak strong tuan. Apa yang buat tuan yakin boleh trade dalam counter ni? Macam mana tuan cakap TA counter ni tak strong? FA tak strong betul. Memang FA dia tak strong. Tapi TA dia ada setup permulaan uptrend. So kita ikutlah signal. Alright, Rizal Muhammad Sairi, kalau lagi naik kalau lagi naik rezeki. Betul tu. Naik lagi rezeki lah tu. Rezeki lebih. Alright, Rashidah Hasni is watching with you. Abdul nak belajar hold tuan. Siapa nak belajar hold, saya nak anda trade saham banyak kali dulu. Kalau boleh trade 1000 kali. Sampai anda tahu jawab soalan-soalan yang simple pasal saham ni. Kalau anda tanya soalan, sebenarnya daripada soalan anda saya tahu anda kat level mana sebenarnya. Sama anda faham ataupun tidak, anda ada pengalaman ke tak trade saham. Kalau anda tanya saya pasal modal, maksudnya anda masih lagi barulah dalam saham, masih lagi newbie. Okay, kalau anda tanya saya nak beli saham ni modal berapa, RM1,000 ke RM10,000, maksudnya anda masih lagi newbie. Sebab kalau anda dah biasa trade saham, anda akan tahu modal berapa patutnya anda letak. Anda sepatutnya boleh kira sendiri berapa profit yang sepatutnya anda nak dan modal yang sepatutnya anda letak. So, saranan saya start je buat trade saham. Okay, dan teruskan. Daripada situ anda akan belajar, anda akan start pick up apa yang penting dalam saham ni. Okay, so jangan risau. Okay, anda akan belajar along the way. Yang penting anda dah ada ilmu. Trade saham dengan ilmu, anda boleh improve. Dan saya untuk mentor anda, untuk guide anda apa yang betul dan apa yang salah. Okay, alright. Nadia Zahrul, maksudnya kalau dah apa BB tengah buat profit, kena pandai decide untuk jual, untuk secure profit, dan redor setelah dah jual dia naik lagi kan. Yes, betul tu. Redor lah, belajar untuk redor. Okay, redor profit ada orang profit pun kena belajar redor okay, right. Abdul, sama. Mat De Azuri terbaik tuan. Muhammad Faizal Zulkifli, maksud saya FA. Okay, right. Muhammad Faizal Zulkifli Muhammad Faizal Zulkifli, FA memang problem. Okay, dia punya quarter report dia rugi. Tetapi counter ni ada permulaan uptrend dekat technical analysis. So, bila saya beli saham ni, fokus saya adalah capital gain. Jadi saya akan beli saham ni untuk capital gain, bukan untuk dividend. So, saya mesti berpegang kepada technical analysis lah. Ada buy signal, saya beli. Okay, lepas tu kalau dia terkeluar Bollinger Band, saya akan jual lah saham tersebut. Buat macam tu lah. So, kita akan buat profit secara capital gain. So, apa kena-mengena dengan aktiviti trade saham hari ni dengan fundamental dia? Sebab ada je counter yang fundamental dia teruk tapi harga saham dia naik. Ada juga counter yang fundamental dia bagus tapi harga saham dia jatuh. So, jangan anggap fundamental bagus, harga saham akan naik. Sebab harga saham memang turun dan naik. So, itu adalah persepsi yang saya nak anda betulkan tentang saham. Fundamental adalah berkaitan dengan prestasi perniagaan syarikat. Bila kita nak melihat pergerakan harga saham, kita kena tengok dia punya technical analysis dan juga volume dia, ada demand ataupun tidak. So, fahamkan benda ni. Benda ni bila anda faham, anda boleh decide dengan lebih baik. Dan sebab tu saya buat benda ni untuk anda tonton secara live. Siapa yang tak tonton secara live memang rugi petang ni. Kita ada 200 lebih orang, hanya 65 orang saja yang menonton secara live. Saya tak tahu yang lain pergi ke mana. Tetapi kalau tak tonton memang rugi. Sesi ni memang tidak ada rakaman, tak ada untuk anda replay balik semula. Okay, alright. Okay, alright. Tuan Naim, trade hari Khamis harga turun, so hold lepas tak so hold sebab tak lepas CLP lagi. Alhamdulillah dah naik hari ni. Okay, tahniah. Alright, Izam Effendi, katalah lepas kita dah jual saham dan price tu buat correction, lepas tu signal semua buy tapi volume dah lebih besar dari 10 million, bolehkah kita trade saham tu semula? Boleh, jawapannya boleh, tapi tolong kira dulu CLP anda, tolong kira CL percentage anda, selamat ke tak lagi. Okay, selepas tu nak follow masih boleh follow, tapi yang terbaik adalah permulaan uptrend. Cuba belajar beli ketika permulaan uptrend. Jangan harga saham tu dah naik tinggi baru sibuk nak beli. Okay, saya kalau harga saham tu dah pergi, saya biarkan dia, saya cari counter lain yang baru nak start. Okay, dan kita sekarang berada di zaman yang banyak counter yang baru nak start uptrend. So, rugi sangat kalau tak kaji saham. So, rugi sangat kalau tak dapatkan premier saham Masri. Rugi sangat kalau dah dapat premier saham Masri tapi tak kaji saham. Okay, sebab kita ada banyak counter yang harga saham dah jatuh pada ketika coronavirus punya sentimen pada 18 Mac 2020, sentimen because of PKP juga. So, sekarang kita berada di carta daily 1 year yang banyak peluang. Nanti lepas daily 1 year, nanti ada peluang dekat weekly pula.
Lepas tu ada peluang baru dekat monthly pula. So ada banyak peluang-peluang baru yang akan datang pada tahun 2020-2021 ni. Adakah anda bersedia dengan peluang-peluang baru? Adakah anda tahu cara nak buat kajian saham yang secara bersistematik seperti yang saya ajarkan? Okay? So jangan risau, saya akan guide anda, saya akan beritahu anda sekarang time frame mana yang sesuai apa semua bergantung kepada situasi. Tetapi sekarang kita masih lagi boleh gunakan peluang pada time frame daily 1 year lah. So macam tu, okay? Alright. Ozzy Adam, tuan, kalau ada modal banyak bagus beli 1 car. Ini masalah, masih newbie lagi. Saranan saya bermula daripada bawah, bermula daripada modal yang kecil. Anda modal besar, simpan dulu modal tersebut. Kalau anda tak biasa buat profit lagi dalam saham, guna modal kecil, guna modal RM1,000, RM2,000, buat tu dulu. Bina keyakinan dulu dalam saham, bina portfolio dulu anda dalam saham, bina result anda dulu dalam saham, baru anda boleh scale up ke modal yang besar. Bukan bermaksud anda ada modal besar terus nak trade saham dengan modal yang besar tersebut. Okay, it's not macam tu. Okay, sebab kalau sekali rugi anda boleh terduduk dalam saham. Okay, so buat sikit-sikit macam tu. Dan selepas anda dah kuasai ilmu dan sistem yang saya ajarkan ni, anda boleh trade saham berapa sahaja yang anda nak sebab anda tahu apa yang anda buat. Okay. Alright, Rosie Z, perbezaan RHB dan M Plus punya charge besarkah tuan? Besar ke, kecil ke, subjektif kepada setiap orang. Yang saya tahu M Plus lebih murah berbanding RHB. Okay? Dan saya tak pernah kira pasal brokerage fee. Saya punya fokus adalah buat trade saham yang betul dan buat profit yang maksimum seboleh mungkin dalam aktiviti trade saham saya. Pasal brokerage fee tu memang dia akan kirakan dan dia sebenarnya sikit, sangat kecil je. Sikit je brokerage fee ni, berapa persen je. So kita baik fokus buat profit 11%, 20%, itu lebih baik sebenarnya. So jangan risau pasal brokerage fee, okay? Dan kalau anda nak tanya juga pasal brokerage fee, saya rasa anda boleh tanya kepada dealer anda. Anda ada dealer M Plus online, tanya dealer M Plus online. Anda tanya broker anda dan juga dealer RHB Investment Bank anda, dan mereka boleh beri jawapan yang lebih tepat lagi, okay? Alright, Muhammad Hazrin Osman. Saya dah trade 21 counter sejak 1 April. Biasa saya beli 10,000 unit dan jual semua unit. Okey, boleh. So apa yang anda rasa selepas trade 21 counter? Adakah anda confident ataupun tidak? Ataupun anda masih lagi tak yakin? So keyakinan ni subjektif setiap orang. So kalau anda rasa yakin dan faham apa yang anda buat, maka anda boleh start scale up mengikut situasi anda. Okey. Alright, Muhammad Ehsan, adakah FA mempengaruhi cepat atau lambat sesuatu counter itu naik? Ya dan tidak. Kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. So jangan risau tentang perkara tu, okey. Alright, Umi Eshal, semalam tuan buat kajian berapa volume counter POS? Boleh tahu tak tuan? Tak ingat dah saya. Tapi dalam range yang biasanya saya kajilah, okey. Alright, Rashidah Hasni, tuan, saya tengok tuan guna indikator stokastik RSI dan RSI masa monitor counter pause. Indikator tu kena tengok juga ke? Tak payah. Yang saya post dekat dalam profile personal saya tu guna KLIC screener. Bukan maksudnya indikator yang saya post tu saya pakai. Dia ada dekat situ. So dia appear lah kat situ. Tak semestinya kena baca, okay? So just baca seperti apa yang saya ajarkan dalam modul Premier Saham Mastery ni, okay? Alright, Aminah Aminoh, macam mana setting cut loss M Plus tuan? Alright, setting cut loss ni anda kena hubungi dealer M Plus online anda dan minta dia aktifkan setting auto cut loss anda, dan selepas tu dia akan berikan satu panduan. Anda ikut panduan tu step by step daripada M Plus online sendiri. Okay, so saya nak jadikan ini sebagai assignment. Saya tak nak saya ajar semua sebiji-sebiji, sedangkan benda tu anda boleh cari. Okay, saya tak nak suap anda dengan jawapan sahaja. Saya nak anda usaha sikit untuk cari jawapan. Okay, so bagi yang bertanya saya macam mana nak buat auto cut loss setting, anda hubungi dealer anda, sebab dia kena aktifkan akaun anda dulu untuk auto cut loss setting tu, stop sell limit tu dia kena aktifkan dulu, dan lepas dia aktifkan percuma je minta dia panduan macam mana nak buat stop sell limit tu gunakan anda punya laptop. Ikut sahaja step by step dia. Mesti boleh buat. Mula-mula terkial-kial tapi dah buat 2-3 kali mesti boleh. Dan apa yang anda nak tanya bila masa nak setting auto cut loss tersebut, semua anda boleh tanya dealer anda, okey? Dan jangan tanya kepada tim Saham Mastery saya nak jadikan ini adalah satu assignment. Kalau orang tanya saya macam nak setting auto cut loss, saya akan suruh dia contact dealer dia. Berbual-bual sikit dengan dealer anda supaya anda kenal dealer anda, dan kalau ada masalah nanti anda tahu nak hubungi dealer anda, okey? So boleh macam tu Alright.
Andui Pamilia. Assalamualaikum tuan. Maaf lambat masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak apa lambat. Tapi kalau boleh cepatkan. Okey. Mihan, saya asyik tengok candle hijau je. Malam ni layan merah juga le. Okey. Saiful Daniel, fasa pemulihan sekarang memang banyak peluang. Betul tu. Yayaan, kalau kita nak hold ikut percentage target price, boleh ke walaupun dah terkeluar BB? Boleh kalau anda dah biasa untuk hold saham. Okey, apa sahaja boleh dibuat dalam saham ni. Okey, tapi kalau anda nak hold, anda kena bersedia untuk kalau dia jatuh sharp, anda kehilangan peluang untuk jual saham tu pada paras paling tinggi. Okey, after all kita yang buat decision, anda buat decision. Okey. Nadia Zarul, rugi lagi kalau kaji tapi tak boleh beli. Okey, Nadia Zarul, fasa kawal emosi juga. Okey, kawal emosi ni adalah proses. First kita kena trade saham ikut ilmu, dan lepas kita dah buat banyak kali, lama-lama kita akan lali dalam saham ni. Anda akan lali dengan turun naik harga saham, dan masa tu anda akan lebih selesa untuk trade saham. Okey, saya beritahu anda tips macam mana nak kawal emosi. Yang pertama adalah trade saham banyak kali sampai anda lali. Okey, for sure gunakan ilmu untuk trade saham, jangan trade saham ikut rasa-rasa, ikut pendapat orang lain. Yang ketiga adalah belajar untuk buat profit dalam saham, sebab profit ni akan boost anda punya confidence. Okay, bila anda yakin, confident dengan aktiviti trade saham anda, maka emosi tu akan dapat dikawal lebih baik lagi. Okay, kadang-kadang kita mula-mula ni takut, kita risau dan takut. So kita kena bina confident. Tapi bila kita dah bina confident, nanti sampai satu masa kita over confident pula. Itu juga satu bentuk emosi dalam saham. So inilah proses yang anda akan lalui. Saya dah lalui semua tu, sebab tu saya pesan dengan anda, just go through apa yang saya pesan. Okay, alright. Saiful Daniel, murah RM4-5 macam tu. Apa yang RM4-5 tu? Abdul Naim Talib, Alhamdulillah. Ya, perlu contact dealer M Plus kita untuk aktifkan. Boleh WhatsApp je. Muhammad Hazrin Osman, berapa lama tuan akan hold semasa trade saham? Hold bergantung kepada saham yang saya belilah. Kalau masih lagi belum terkeluar Bollinger Band, saya hold lah. Belum kena CLP saya hold lah. Kadang-kadang cepat naik. Macam hari ni POS naik cepat. So sekarang harga berapa POS? Last price 95 sen. Profit dalam 10-11% macam tu hari ni. So hari ni dalam satu hari, semalam saya beli, hari ni saya profit 11%. So macam tu lah, senang je saham. Dan saya nak anda biasakanlah buat macam tu. Okay, dan tak susah saham kalau anda buat dengan betul dan anda trade saham dengan tenang. Okay, anda tidak terlalu berharap dalam saham, tidak terlalu expect, tidak meramal, tidak emosi lah dalam saham. Dalam saham ni kena relax sahajalah, macam tu. Okay, alright. So all the best untuk anda semua. Saya harap anda belajar sesuatu dalam sesi live video saya pada petang ini. Case study untuk apa nama tu? Untuk counter POS. Tak kisahlah nama dia counter apa pun, yang penting dia ada signal dan dia boleh membantu kita untuk buat profit dalam saham. Okay, alright. So sekali lagi makluman kepada anda semua yang berada dalam Premier Saham Mastery Group. Okay, kita punya sesi weekly Facebook Live training saham setiap hari Ahad, insyaAllah pada pukul 9 pagi. InsyaAllah akan bermula pada minggu hadapan, pada 10 Mei 2020. Okey, kita akan belajar, saya akan go through daripada asas. Dalam sesi yang terawal ni saya akan go through dengan anda tentang apa tentang platform, macam nak buka chart, tentang cara baca quotes, time frame, semua tu benda asas yang saya akan go through dengan anda dalam sesi yang pertama training saham pada hari Ahad nanti. Alright, dan banyak benda yang anda akan belajar tentang mindset, tentang sell signal, macam mana nak buat sell signal, semua tu kita akan belajar dalam sesi weekly Facebook Live. Dan saya nak anda tonton secara live, saya tak nak anda tonton secara ulang tayang, sebab memang saya akan delete sebaik sahaja video tu selesai, live training selesai, kita akan delete. Siapa yang tak tonton secara live memang tak akan dapat tonton video tersebut. Okay, so kenapa saya buat macam tu? Sebab saya perlukan komitmen anda. Kenapa saya boleh komit masa saya sedangkan anda tak boleh komit masa anda? Okay, saya luang masa saya sejam, setengah jam untuk sesi weekly Facebook Live training. Every week saya bagi kepada anda, tapi sangat-sangat sedih, sangat-sangat demotivating kalau anda tidak luangkan masa anda. Okay, so kalau anda tidak berinteraksi dengan saya dekat ruangan komen, so saya down. Okay, so kalau saya down, lama-lama saya tak buatlah sesi bonus weekly Facebook Live dan anda tidak lagi dapat ilmu-ilmu tambahan. Okay, so for sure ada banyak benda yang anda akan belajar dalam sesi saya. Macam hari ni pun saya percaya kalau anda tonton secara live, banyak perkara yang anda belajar, lebih faham sesuatu tentang kajian saham.
dan boleh membantu anda untuk trade saham dengan lebih baik. So banyak lagi benda yang anda akan belajar. Okey, ingat proses belajar ni berterusan, mentoring proses ni berterusan, alright, dan belajar untuk respect ilmu, belajar untuk respect masa, belajar untuk respect mentor akan membantu anda untuk berjaya dalam apa sahaja perkara yang anda lakukan. Dan saya di sini committed insya-Allah untuk Premier Saham Mastery, okey, untuk bantu lebih ramai lagi daripada anda untuk berjaya dalam saham, okey. Dan saya rasa itu sahaja untuk makluman buat masa ni. Terima kasih kerana menonton. Selamat berpuasa kepada anda yang berpuasa. Selamat berbuka puasa nanti. Alright, dan kita jumpa lagi dalam sesi live video yang akan datang bersama dengan saya Nizam Malik dari Saham Mastery, dari Premier Saham Mastery. Okay, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Bye bye. Thank you.